Podcast Seram bersama Alip Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, bertemu lagi kita dalam podcast seram yang seterusnya. Dan seperti biasa, setiap kali podcast seram saya akan bawakan anda beberapa kisah seram untuk saya kongsikan dengan anda agar suasana hidup anda seram saja. Okey, gurau saja. Jadi jangan buang masa lagi. Kita akan mulakan kisah seram kita. Jom. Baiklah, kisah seram yang pertama. Ia berlaku kepada seorang pemuda. Pemuda ni dia tidak percaya dengan perkara-perkara mistik. Dia tidak percaya dengan cerita hantu, kisah seram, orang kena rasuk, orang kena santau. Dia anggap benda tu semua hanya mitos. Dengar kalau ada orang kena histeria, dia kata itu orang depres lah, masalah mental lah. Ya, sihir tu hanya kata-kata sajalah, tidak betul. Ya, hanya penyakit. Sehinggalah pada satu hari pemuda ni dia kena satu sakit secara tiba-tiba. Pada permulaannya dia berasa badan dia rasa gatal-gatal. Ya, dia rasa tangannya gatal. Ya, kiri kanan, kemudian muka dia gatal. Ya, leher dia gatal, badannya gatal hingga dia menggaruk kemerah-merahan hingga meninggalkan kesan lah, calar dan macam ada satu macam kudis lah. Jadi dia risau dengan apa yang berlaku. Jadi oleh kerana dia tidak percaya dengan benda-benda ni semua, dia pergilah jumpa doktor di klinik. Dan bila jumpa doktor di klinik, doktor cakap, oh, kau ni kena alergik. Okay? Jadi doktor bagilah ubat alergik, ubat gatal, ubat tahan sakit, ubat sapu. So selepas tu penyakitnya tidak berkurang, ya, tidak berkurang dan tidak sembuh, malah makin teruk sampai satu masa asal selepas subuh dia sukar untuk bernapas, sesak napas, hidung tersumbat, sampai terpaksa dia pergi farmasi ambil inhaler tu, ya. Dia pergi klinik lagi untuk refill ubat pun sama, makin teruk dan dia tengok sampai kulitnya sampai menggelupas macam berair, ya, kulit dia merah. Dan dia pelik, dia tidak pernah mengalami alergi, asma atau apa-apa penyakit lah yang berkaitan dengan alergik, ya. Dia tidak ada pantang makanan laut ke apakah, tapi benda tu tiba-tiba berlaku dengan dirinya. Sampai satu masa dia sesak napas, dia anggap diri sudah hampir mati sudah, ya, yang sampai mak dia terpaksa bawa ke kecemasan. Dan sampai di kecemasan begitu jugalah, diletak oksigen dan kembali keluar daripada hospital pun penyakitnya masih lagi berulang. Dan hingga dia rasa terseksa, hingga berat badannya susut, ya. Lebih kurang 2 kali dia terkena sesak nafas, ya, sesak nafas, dan dia rasa memang ajalku lah kali ini, memang ajalku. Tapi dia heran kenapa dia boleh kena sedemikian. Sehinggalah satu hari apabila dia rasa gatal-gatal, dia cuba cek betul-betul apa gatal-gatal. Dan bila dia cuba cek di tangan yang gatal tu, dia nampak seperti ada serpihan kaca yang kecil, ya, kecil-kecil halus. Dan bila dia sulu di bagian gatal-gatal tu, dia nampak memang ada macam serpihan kaca yang sangat halus. Jadi dia heran, cakap macam mana boleh serpihan kaca ni ada boleh di anggota badannya, kan. Kemudian mak dia nasihat lah. Mak dia cakap, mak rasa lah, dia cakap bagus kau jumpa ustaz-ustaz kah untuk buat rawatan tradisional. Tapi dia tidak percaya, mana ada mak, tidak logik lah mak. Malah dia ketawa lagi. Dia tak percaya. Tapi akibat penyakitnya makin lama makin teruk, akhirnya dia terpaksa ikut cakap maknya. Dan dia terpaksa juga
Ikhtiar syak lah, dia cakapkan. Betul tak betul? Belakang cerita. Sebab dia rasa kesakitannya ni sudah melampau sampai tahap dia cakap, nak kira lah, dia cakapkan. Ya, rawatan tradisional pun rawatan tradisional lah, sampai begitu tahapnya. Dan apabila dia jumpa Ustaz tu bacalah surah-surah ruqyah. Dan bila Ustaz tu baca surah-surah ruqyah, dia rasa badan dia seperti dicucuk jarum. Dia rasa amat pedih. Bukan di luar kulit, tapi dia rasa pedih tu di dalam kulit dia. Sampai dia, kenapa pula bila Ustaz ni baca ruqyah jadi benda begini. Kemudian Ustaz tu tanya, apa simptom-simptom yang dia kena. Semua benda tu ada. Dia cakap. Lepas tu Ustaz cakap, ada kau nampak benda-benda yang pelik ke? Dia cakap tidak pernah. Ustaz dia cakap. Ustaz tu cakap, kemungkinan dia cakap kau ni kena santau angin. Dia pun yang betul kan ni santau angin. Dan santau angin ni mengena dengan kau dan benda ni boleh membunuh kau. Dan santau angin ni dihantar oleh orang yang dengki dengan dia. Dan orang tu memang rapat dengan dia, tapi dia tidak tahu siapalah. Jadi dia pun jenis pemuda ni pun jenis husnuzon. Dia tidak mau tuduh kawan mana-mana. Tapi oleh kerana Ustaz tu cakap begitu, Ustaz tu bagi tahu yang setiap kali solat maghrib atau setiap kali solat dia kena baca doa ruqyah lah, ya, ruqyah surah-surah lazim, ya, 3 kul, ayat kursi, surah Al-Baqarah, dan kena baca berulang kali, ya. Dan dia kena minum air kelapa muda selama 40 hari. Jadi dia rasa benda tu tidaklah juga macam syirik, kurapat apa semua kan. Dia ikut saja, mungkin dia anggap itu sebagai perubatan. Dan dia ikutlah Ustaz tu selama 40 hari dia minum air kelapa muda. Dan selepas 40 hari penyakit yang dialaminya sembuh total, sembuh 100%. Gatal-gatal tu hilang dan apa penyakitnya hampus, dia apa semua hilang dan dia kembali normal seperti biasa. Dan semenjak hari itu dia sudah mulai percaya yang sihir santau ni memang wujud, dan dia sudah tidak mau ego benda-benda yang mistik begini. Dia tidak sudah tolak 100%. Dia ada kepercayaan sudah benda-benda yang berkaitan dengan yang mistik begini. Jadi guys, itulah dia kisah pemuda yang terkena santau angin. Baiklah guys, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang wanita. Dia ni bekerja di kedai runcit. Okey, jadi selesai saja pukul 11 malam dia akan tutup kedai itulah, kemas apa semua dan balik ke rumah. Kebetulan hari itu ada satu kes, ya, kes di mana seorang pakcik yang dikatakan pakcik itu tidak betul lah, tidak betul, tapi telah mati dilanggar kereta. Dan kejadian itu sangat ngeri lah guys, ngeri. Dan beberapa hari kemudian, ya, timbul kisah-kisah orang bertembung dengan jasad pakcik itu walaupun pakcik itu sudah mati. Ya, macam-macam cerita orang. Ada orang terjumpa di sana, ada orang terjumpa menumpang kereta, macam-macam kisah guys. Jadi dia hanya dengar cerita dan dia tidak mempercayai sangat cerita itu. Ya, walaupun macam-macam orang cerita sudah tentang kelibat jelmaan pakcik itulah. Kadang-kadang orang cakap dia pakai kain kapan, kadang-kadang dia minta tumpang kereta, minta tumpang motor. Dijadikan cerita, ya, perempuan ni habis seperti biasalah shift, seperti biasa, bukan shift lah, dia tutup kedai, kemas semula. Jadi malam tu dia ambil inisiatif untuk ambil satu jalan. Jalan tu kira macam jalan shortcut lah, berbanding ikut jalan biasa. Dia ambil satu jalan shortcut macam ada satu lorong di kawasan rumah tu, bangunan tu lebih dekat. Tapi lorong tu memang sunyi. Kalau ikutkan ada bangunan tu begini jauh, tapi kalau ikut lorong tu memang dekat, tapi sunyi lah. Jadi dia memberanikan diri untuk lalu lorong tu. Dia cakap, mana ada benda ni semua. Kalau ada, dia cakap orang jahat pun teriak je lah, apa susah, dia cakap kan. Jadi ketika dia lalu jalan tu, tiba-tiba
Di pertengahan lorong tu dia nampak ada seorang lelaki tengah duduk mencangkung. Jadi dia memang sudah nampak dari jauh, tapi dia samar-samar, ya. Dia tengok mungkin peminta sedekah kah, mungkin orang sot kah, orang gila kah, apakah. Tetapi semakin dekat dia dengan orang tu, bila dia nampak orang yang dia nampak mencangkung tu serupa dengan pakcik yang dikatakan dilanggar lari yang beberapa hari lalu. Dan dia tengok pakaian pakcik tu memang compang camping, rambut dia tidak terurus dan seperti ada kesan darah di bajunya. Dan perempuan ni, wanita ni sudah mulai berdebar. Dia cakap, kan, dah kan aku bertembung pula dengan hantu yang dicakap dorang ni, dia kan. Kemudian dia cakap, mustahil lah. Ya, mustahil dia cakap. Dan semakin dekat dia dengan pakcik orang tu, sememangnya apa yang dia nampak memang pakcik yang dikatakan tu. Yang pakcik yang dikatakan yang menjelma semula tu memang betul, serupa. Dan dia terkejut dan dia takut. Dia cakap, alamak, inilah yang orang cakap selalu tu. Dan tiba-tiba pakcik tu bercakap, nak, di mana jalannya nak? Jadi dia ni samar-samar, mau U-turn, mau lari ke macam mana? Jadi dia buat nak tahu, alamak, kenapa lupa pakcik ni? Cakap, ya Allah, dia cakap. Kemudian pakcik tu bercakap lagi, nak, di mana jalannya nak? Jadi perempuan ni pun jawab je lah, jawapan pakcik tu. Pakcik nak ke mana? Pakcik nak ke rumah bumbung merah 32, nombor 32. Rumah bumbung merah nombor 32. Dia ulang-ulang, rumah bumbung merah nombor 32. Dan bila dia fikir betul-betul, rumah 32 bumbung merah adalah rumah perempuan tersebut. Ya, rumah perempuan tu. Jadi perempuan tu yang cakap, kenapa pakcik ni mau pergi rumah aku ni? Bulu romas sudah dia kembang, jantung dia berdebar. Dia cakap, ini confirm pakcik ni hantu. Memang inilah yang orang ceritakan. Jadi apalagi dia mau U-turn susah. Dia cakap, lalu je lah depan pakcik ni. Dia terus pecut lalu depan pakcik tu. Tapi pakcik tu tidak tegur, tidak kejar, ya. Pakcik tu tidak kejar, dia hanya lihat saja. Jadi perempuan tu lari sepecut yang boleh, ya. Dan dia fikir, ya Allah, kenapa lah pakcik tu mengejar? Pakcik tu tidak mengejar. Dan bila dia perhati belakang, memang pakcik itu tidak mengejar. Dan dia rasa lega dan lari sepantas yang boleh, dan sampai penat dia berjalan. Tapi dia berjalan pun jalan laju. Sampailah dia ke rumahnya, dan dia bila perhati kiri kanan memang tidak ada orang. Tapi bila dia masuk rumah, dia kunci rumahnya, dia terdengar bunyi seperti napas orang. Dan dia perhati, dia buka lampu, tidak ada orang juga. Tapi dia dengar bunyi penapasan. Tiba-tiba dia terdengar suara pakcik tu bercakap, nak, di mana jalannya nak? Baiklah, kisah seram kali ini berlaku kepada seorang pemuda. Dia ni buka warung, warung di tepi jalan. Dan warungnya ni memang sangat famous dan sangat laku lah. Orang akan datang ke gerainya sampai pada waktu malam. Biasanya dorang buka lebih kurang pukul 9 malam hingga pukul 1 pagi. Tapi kalau ada perlawanan bola sepak live kan, macam EPL apakah kan, memang lewat sikit lah dia akan tutup. Kadang-kadang sampai pukul 3 pagi. Jadi dia ni ada seorang pekerja, pekerja yang tinggal di PPR, perumahan rakyat lah, ya, flat perumahan rakyat. Jadi selepas saja bekerja, dia akan hantarlah pekerjanya itu. Dia dengan isteri dia. Pemuda tu dia ada isteri sudah berkahwin. Jadi malam tu ada perlawanan EPL. Jadi ramai lah orang digerai di warungnya. Jadi agak lewat sikit dia pulang. Jadi habis punya kemas lebih kurang pukul 3.30 sudah kemas. Mereka pun pulang lah. Dan dia pun terpaksa hantar lah pekerjanya itu untuk balik ke rumah di PPR. Jadi isteri dia pun ikutlah, ya. Jadi sampai saja di PPR, kalau anda tahu rumah PPR ni dia ada beberapa blok lah. Jadi perempuan tu di blok B lah dikatakan, dan tingkat 4. Jadi orang naik lift,
Ya santar sampai depan rumah untuk keselamatan lah, sebab pagi kan bahaya juga kalau dia naik sendiri. Sampai di rumah pekerja itu, dorang pun minta izin lah, kami balik dulu. Ya kak, terima kasih kak, terima kasih bang. Jadi dorang pun pulang. Jadi semasa mereka hendak turun ke bawah, jadi mereka ni macam mau tekan lift lah kan, mau tekan lift. Bila dorang mau tekan lift, tiba-tiba dorang nampak seorang kelibat budak lelaki. Dia tengah berdiri di tepi tangga. Jadi pemuda ni, lakinya lah, pemuda ni heran lah, apa budak ni buat di sini kan? Ya, pukul 3:30 pagi tapi berkeliaran. Jadi pemuda tu tanyalah, dek, apa kau buat sini dek? Tapi budak tu tidak menjawab. Jadi isteri dia macam takut, bang nak pergi tegur bang, mana ada budak-budak main 3:30 pagi begini bang. Tak lah belanya, kita tanya aja lah belanya, bahaya nanti budak tu tersesat kah, hilang kah, terkeluar dari rumah kah. Jadi suami pemuda tu pergi tegur lagi lah, dek, adik ni mau kemana, adik sesat kah? Budak tu hanya berdiri di tangga, hanya diam. Jadi pemuda ni pergilah rapat sikit untuk tanya, dan budak tu lari menuju ke lorong rumah tu lah, ya, rumah di PPR tu. Jadi pemuda tu pergi kejar lah, dek, tunggu. Isteri dia, bang jangan dapat bang, biarlah situ bang. Tapi suami dia tetap kejar budak tu juga. Jadi isteri dia pun ikutlah dari belakang, terpaksa ikut sampai budak tu lari di satu kawasan gelap. Dan sampai kawasan gelap tu, budak tu hilang. Pemuda tu cakap, mana budak tu? Jadi isteri dia pun ikut dari belakang dan tengok, aduh kenapa budak tu tadi? Tiada bang, tiada. Jadi dia cuba cari kiri kanan, tidak ada. Jadi dia heran, macam mana budak tu boleh hilang? Isteri dia, apa lagi bang, sudah aku cakap bang, benda tu bukan manusia bang. Ya memang itu jin tu bang. Enggak belanya, kita ni mau tolong dia, takut nanti dia sesat, tak keluar dari rumah, kita hantar pulang. Tapi bang, masalah budak tu sudah tidak ada. Jadi orang cuba lihat sekeliling, memang tidak ada. Jadi apabila mereka pastikan betul-betul budak tu tidak ada, jadi mereka pun teruskan niat untuk pulang. Dan bila mereka hendak pulang, lift yang mereka hendak naik itu tidak ada, dan mereka rasa macam mereka berada di bangunan yang lain. Orang cakap kan, kenapa macam bangunan ni nampak pelik, orang cakap kan. Jadi mereka cuba round cari lift ya untuk turun, tapi mereka tidak jumpa lift, dan mereka berada di kawasan flat bangunan tu yang tidak mereka biasa nampak. Orang cakap, kenapa ni? Jadi orang cuba turun tangga, tapi mereka tidak sampai jejak ke tingkat bawah sekali. Dan mereka cuba cari jalan lain pun tidak jumpa. Kenapa tidak jumpa ni? Orang cakap kan. Dan abang, kenapa ni bang? Kenapa tidak jumpa jalan keluar ni? Dia cakap beginilah. Dorang tengok bawah, dorang nampak tidaklah tinggi sangat. Kita turun melalui tangga. Dan dorang cuba turun dari tangga, turun, tidak sampai ke bawah. Sampai dorang merasa kepenatan. Dorang cakap, kenapa kita tidak sampai turun ke bawah ni? Isteri dia sudah mulai menangis. Bang, aku dah cakap bang, memang benda tadi tu yang ganggu kita bang. Mata kita sudah ditutup, hijab mata kita sudah ditutup, kita sudah masuk ke alam lain. Astagfirullah. Jadi suami dia risau. Dan tiba-tiba dia nampak kelibat budak yang tadi itu betul-betul di depan dorang. Kemudian dia tanya, dek, kami ni di mana dek? Budak tu hanya mendiamkan diri dan lari lagi. Tapi suami dia sudah tidak mau kejar. Dan bang, macam mana ni bang, kita nak jumpa jalan pulang ni bang. Jadi suami dia, sabar, kita duduk dulu, tarik nafas panjang-panjang, kita istighfar. Istighfar, kita baca 3 kul. Jadi dia dengan isteri dia baca 3 kul lah, sama 3 kul. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi pintu lift yang ting gitu kan. Bunyi pintu lift bang. Dan bila orang tengok, pintu lift tu betul-betul dekat dengan mereka. Kenapa ada? Tadi tak nampak langsung pun pintu lift tu. Jadi apalagi pintu lift tu terbuka, mereka lari terus masuk, kelang kabut masuk ke dalam lift dan tekan G, ground floor. Dan sampai ground floor keluar, mereka terkejut, mereka sudah berada di blok H. Kan tadi blok B, di blok H, jauh dari tempat mereka. Dan mereka terkejut, mereka cakap, ini blok H sudah nih, kita tadi di blok B. Terus mereka lari cari kereta mereka di blok B. Sampai saja di kereta mereka, mereka on kereta terus lari balik ke rumah.
So guys, itulah dah podcast seram kita kali ini. Mudah-mudahan kisah seram yang saya kongsikan dapat menyeramkan diri anda. So, kita akan jumpa lagi di podcast seram akan datang. Teruskan sokongan anda. InsyaAllah banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan. Adik bosku, Assalamualaikum.